Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita telah membicarakan mengenai dengan bab mengutamakan yang sebelah kanan. Kita berikan beberapa pendapat di kalangan ulama daripada pelbagai jenis kitab dan juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekarang kita lihat mengenai beberapa faedah yang berkaitan dengan mengutamakan yang sebelah kanan ini. Kita lihat daripada hadis Aisyah menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisyaratkan bila sebut kana itu mengisyaratkan Nabi sentiasa mengutamakan sebelah kanan. At-tayammun, mengutamakan sebelah kanan ni pada setiap sesuatu mengikut kadar kemampuan seseorang Islam dan tidak ditaklifkan sesuatu perkara yang tak mampu. Contoh naik kenderaan kaki kanan lah. Tapi kalau naik sebelah driver nak kaki kanan macam mana? Tak perlu kita nak menyusahkan naik sebelah kiri kemudian lompat ke bahagian penumpang. Jadi tak ditaklifkan, tak perlu takalluf dalam nak menyusahkan diri untuk mengutamakan sebelah kanan. Sekadar mana yang mampu. Perkara yang ketiga, al-aslu fil ibadat wal adat. Asal dalam perkara ibadat dan juga perkara adat ini adalah memulakan ataupun mengutamakan yang sebelah kanan. Yang selain daripada itu, selain daripada adat ataupun ibadat, dan juga ada hadis yang menyebutkan kena mulakan sebelah kiri, maka itu diberi pengecualian di sisi syarak. Mana kena utamakan sebelah kiri lah. Contoh seperti mana meludah. Meludah ni kita tak meludah belah kanan, sunat meludah belah kiri. Tapi meludah kat luar lah, bukan meludah dalam masjid atau surau. Meludah kat luar belah kiri, tak boleh belah kanan. Ataupun menentuh kemaluan, ketika kita nak kencing, nak basuh, maka itu tangan kiri. Nabi SAW dalam Sahih Bukhari ada menyebutkan la yatsfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminih walakin an yasarih atau tahta rijlih. Jangan seseorang di kalangan kamu, salah seorang di kalangan kamu, janganlah dia menoleh di makna ludah ke hadapan ataupun menoleh ke kanan. Jangan. Nak ludah, jangan ludah ke hadapan, jangan ludah ke belah kanan, tapi ludahlah belah kiri. Ataupun ludah di bawah bawah tapak kaki, maknanya ludah kemudian tutup dengan kaki, pijak dengan tapak kaki. Mana tundukkan badan, ludah, pijak. Okey. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari juga disebutkan idza bala ahadukum, apabila salah seorang di kalangan kamu buang air kecil, fala yamsah zakarahu bi yaminih, jangan dia pegang kemaluan dengan tangan kanan. Dan bila kita lepas kencing, kita nak urut bagi dia keluar habis, itu guna tangan kiri. Nabi larang. Nabi kata fala yamsah zakarahu bi yaminih, jangan guna tangan kanan. Wa idza tamassaha ahadukum, apabila salah seorang nak pegang kemaluan dia, fala yatamassah bi yaminih, jangan pegang dengan tangan kanan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Sahih Muslim, la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminih,
Jangan salah seorang di kalangan kamu pegang zakarnya, kemaluannya menggunakan tangan kanan. Uthman ibn Affan dalam Sunan Ibnu Majah menyatakan, ma taqannaitu wala tamannaitu wala masastu zakari bi yamini. Aku tak ada keperluan dan tidak ada keberhajatan, dan aku tak menyentuh kemaluan aku dengan tangan kanan aku. Itu perkataan Uthman bin Ibn Affan dalam Sunan Ibnu Majah. Larangan-larangan ni jangan bukan menunjukkan haram, tidak, tetapi menunjukkan hukumnya makruh. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi, dia berkata dalam Mustadrak, Imam Hakim dan juga Imam telah mensahihkan dalam kitab Mustadrak Al-Hakim dan juga Az-Zahabi, perkataan Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, dia kata, ma masastu farji bi yamini munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah sentuh kemaluan aku dengan tangan kanan aku semenjak mana aku berbaiat dengan Nabi. Berbaiat ni dia salam dengan Nabi. Semenjak daripada itu tak pernah lah pegang sentuh kemaluan dengan tangan kanan. Abu Aliyah Rufai' bin Mihran At-Tabi'i Al-Kabir, seorang tabi'in yang senior, rahimahullahu ta'ala, dia kata, ma masastu zakari, aku tak menyentuh zakar aku dengan tangan kanan aku semenjak 60 ataupun 70 tahun. Dia gunakan tangan kiri. Dalam At-Tabaqat Al-Kubra karangan Ibnu Sa'ad, dan sanad ini dianggap sebagai sahih. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, berdasarkan hadis Abi Qatadah, Imam Nawawi menyatakan hukum menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ini tanpa apa-apa hajat dan juga keperluan, maka hukumnya adalah makruh. Imam Nawawi menyatakan perkara tersebut. Dan Imam Nawawi juga menyebutkan, wala farqa baina halil istinja' wa ghairih, tak ada beza sama ada ketika istinja', ketika buang air kecil nak basuh kemaluan, ataupun selain daripada itu. Disebutkan ketika istinja' dalam hadis. Dalam hadis disebutkan jangan sentuh tangan kanan ketika istinja' sebagai peringatan selain daripada istinja'. Bermaksud, kalaulah ketika istinja' pun, istinja' ni ada keperluan sebab kita nak basuh. Bila ada keperluan pun Nabi tak bagi pegang tangan kanan. Tambah tak ada keperluan, saja-saja nak pegang, lagi tak boleh tangan kanan. Itu menunjukkan sebagai tambih, satu peringatan. Dan dikiaskan hukum menyentuh kemaluan ni, qubul ni, sama dengan dubur. Dubur pun sama. Dubur ni bukan punggung kita tu, tempat keluar najis tu, tempat keluar ketika buang air besar, tempat keluar tu, bukan punggung kita yang dua tu, lubang tu. Itu yang dipanggil dubur. Menyentuh itu pun dilarang menyentuh tangan kanan berdasarkan qiyas daripada qubul, walaupun tak disebut jelas dalam hadis Nabi. Perempuan hukumnya seperti lelaki, menyentuh kemaluan qubul dan juga dubur dengan tangan kanan hukumnya makruh. Sebab apa hukumnya makruh? Imam Nawawi menyebutkan ikramul yamin, kerana memuliakan yang kanan. Disebutkan dalam kitab Al-Ijaz fi Syarhi Sunan Abi Daud, iaitu Imam Nawawi memakruhkan menyentuh kemaluan qubul dan juga dubur dengan tangan kanan. Ainlah ataupun sebabnya adalah ikramul yamin. Belah kanan ni untuk benda baik, benda yang mulia. Dinukilkan oleh Ibnul Mulqin, dia kata apa? Wa minat tarajjul an-nuzul 'anid dabbah 'ala rajul yumna, wa anna at-tarajjul mishtu ar-ra'si wal mashyi rajilan, wa anna kilahuma masyhurun fil lughah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, inni kuntu ittakhadhtu hadzal khatam, sesungguhnya aku akan meletakkan cincin ini fi yamini, pada tangan kanan aku. Salat bin Abdullah bin Naufal, dia kata, ra'aitu Ibn Abbas,
aku melihat Ibnu Abbas yatakhattam fi yaminih, dia pakai cincin dengan tangan kanan. Kemudian Ibnu Abbas kata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattam fi yaminih, aku juga melihat Nabi. Ibnu Abbas kata, aku melihat Nabi memakai cincin menggunakan tangan kanan. Hamad bin Salamah, dia kata, aku melihat Ibnu Abi Rafi' pakai cincin menggunakan tangan kanan. Kemudian aku pun tanyalah kepada dia mengenai pakai cincin tangan kanan ni. Dia kata, raaitu Abdullah bin Ja'far, aku melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin menggunakan tangan kanan. Kemudian dia kata Nabi SAW, Abdullah bin Ja'far kata, Nabi SAW memakai cincin menggunakan tangan kanan. Ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW labisa khatama fiddatin fi yaminih. Nabi pakai cincin perak. Sebab emas lelaki tak boleh pakai. Nabi pakai cincin perak di tangan sebelah kanan. Daripada Ali dan Jabir bin Abdullah dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum, mereka semua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattam fi yaminih, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin menggunakan tangan kanan, seperti mana yang telah disebutkan oleh Mukhtasar Asy-Syama'il, Syama'il Muhammadiyah. Ibnul Jauzi menyebutkan belah kanan, cincin belah kanan ini kerana li fadliha, kerana kelebihan yang ada pada belah kanan. La tahtaju ila zinatil khatam, tak perlu kepada perhiasan cincin. Mana pakai cincin je belah kanan, tak perlulah cincin tu ada hias batu mahal ke tak mahal ke. Yang penting tak perlu kepada perhiasan cincin. Cincin je belah kanan. Ibnul Mulaqqin, dia kata at-takhattum fil yamin dunal yasar, pakai cincin ni belah kanan, tak boleh belah kiri. Itulah pendapat yang sahih di sisi ulama-ulama Syafi'i, seperti dinyatakan dalam kitab Al-I'lam. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, Imam Nawawi kata, dalam mazhab kita ada dua pandangan, dua wajah, dua pandangan di kalangan ulama Syafi'i. As-sahih, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, annal yamin afdal, cincin ni pakai belah kanan lebih afdal, kerana cincin ini adalah perhiasan. Ialah bila cincin kita tak pakai besi, sebab dia perhiasan. Kita pasti cincin yang elok sikit, walaupun murah, walaupun RM5, RM10, tetap dianggap perhiasan. Belah kanan lebih mulia dan lebih berhak untuk berhias dan juga mendapat kemuliaan. Ini disebutkan dalam kitab Nailul Awtar, kitab Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani juga menyebutkan yang tadi dalam syarah Muslim. Ini Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar menyebutkan at-tayamun sunnatun, belah kanan ini sunat pada semua perkara. Tak terkhusus sesuatu, tidak sesuatu, semua perkara belah kanan, melainkan datang daripada hadis Nabi belah kiri, ataupun pengecualian yang tersendiri yang kita beritahu yang berlawanan dengan yang belah kanan, maka belah kiri. Masuk masjid belah kanan, keluar masjid lawan dia belah kiri. Okey. Imam As-San'ani dalam At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir, dia menyatakan mengenai dengan cincin Nabi, Nabi pakai cincin belah kanan ni, dia kata kana hadza aktsaru ahwalih, itulah situasi yang paling banyak, keadaan yang paling banyak Nabi pakai belah kanan. Mungkin ada Nabi pakai belah kiri, sebab kalau Nabi sentiasa pakai belah kanan saja, maka hukumnya haram pakai belah kiri. Jadi nak menyatakan bukan haram, hukumnya makruh pakai belah kiri. Kita lihat Ibnul Arabi Al-Maliki, Ibnu Arabi ulama mazhab Maliki, dia menyatakan wa 'ala takhattum fi shimal ajma' ahlus sunnah, pakai cincin belah kiri itu adalah ijma' ahlus sunnah. Jadi bila disebut kata ijma' ahlus sunnah, sebenarnya ijma' ini adalah ijma' yang batil, yang tak sah, yang tak sahih. Yang sahih daripada Nabi SAW adalah belah kanan.
dan daripada 6 orang di kalangan sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis mengenai Nabi pakai cincin belah kanan. Dan juga kalau dibaca pendapat-pendapat ulama mengenai pakai cincin akan dinyatakan sunat belah kanan. Itu pendapat yang rajih, tanpa keraguan, tanpa prasangka lagi, memang belah kanan. Al-Hafiz Al-Jabal Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kitab Al-Ilal Libni Abi Hatim, dia menyatakan belah kanan dalam hadis itu pada kebanyakan Nabi pakai cincin belah kanan. Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala dan telah sependapat dengan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, Ibnu Hajar dan juga Imam As-Suyuti. Boleh lihat dalam kitab Al-Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi. Dalam Fathul Bari juga disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu Nabi pakai cincin ni belah kanan. Dalam satu riwayat daripada riwayat 9 orang di kalangan sahabat. Hafiz Al-Iraqi kata sahabat Nabi yang meriwayatkan Nabi pakai cincin belah kanan 9 orang. Yang belah kiri ni daripada riwayat 3 orang aja. Tiga orang yang meriwayatkan belah kiri, 9 orang meriwayatkan belah kanan. Jadi mana banyak yang belah kanan. Kalau mana belah kiri pun ada juga Nabi pakai. Sebab tu ada 3 orang sahabat mengatakan Nabi tengah pakai cincin tangan belah kiri. Kalau Nabi tak pakai langsung menunjukkan haram pakai belah kiri. Justru itu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala telah menyatakan qad istaqarrat qawaidus syariah ala anna al-af'al allati tashtariku fiha al-yumna wal yusra tuqaddam fiha al-yumna. Ibnu Taimiyah kata dalam kaedah syariat kita telah menetapkan perbuatan-perbuatan yang belah kanan pun boleh, belah kiri pun boleh, dua-dua boleh buat, maka pada ketika itu diberi keutamaan sebelah kanan. Ibnul Qayyim, anak murid kepada Ibnu Taimiyah, dalam kitab Al-Miftah menyatakan sekiranya perbuatan tersebut mushtarikan bainal udwaini, berkongsi antara dua anggota, belah kanan boleh, belah kiri boleh, maka mulakan belah kanan, seperti mana pendapat gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumallahu taala. Okey, cincin ini termasuk juga dalam pakaian. Sebab kita sebut baju pakai baju, seluar pakai seluar, cincin pakai cincin, sarung cincin. Jadi dia termasuk dalam perkara-perkara al-malbusat, perkara-perkara pakaian. Semua al-malbusat pakaian ini yang sunatnya belah kanan, pakai baju belah kanan, pakai seluar belah kanan, semua belah kanan. Dari satu sudut yang lain berjalanlah adah ini ala naqshihi bi'ibaratin la takhlu ghaliban min ismin karim kanahwi Abdullah. Selalunya bila sebut tentang cincin ni dia ada ukiran tulisan. Selalu kalau zaman dulu ditulis Abdullah, hamba Allah, Abdur Rahman, hasbi Allah, al-mu'tamad 'ala Allah, siqati billah, kepercayaan hanya kepada Allah, ataupun yang seumpama begitulah, menunjukkan tentang keagungan Allah, kebergantungan kita kepada Allah. Dari sudut logik dan juga syariatnya, bila sebut tulis nama-nama Allah di situ, sudah pastilah ada unsur takrim, kemuliaan. Jadi tak bolehlah letakkan tangan kiri sebab tangan kiri ni selalunya nak basuh kencing, basuh najis. Jam tangan, barang perhiasan, permata bagi orang perempuan, semuanya adalah sebelah kanan. Sunnah yang cantik ini telah disebutkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang kita
perlu adalah mentatbikkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu saja. Kita dah tahu, kita dah sebutkan Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat-pendapat ulama semua mengutamakan belah kanan. Imam Ibn Battah Al-Ukabri rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ibanatus Sughra, dia menyatakan seseorang itu memulakan pada membasuh anggota dia ketika mandi belah kanan, memakai pakaian belah kanan, pakai khuf ni kasut kita panggil kasut kulit lah, yang tak perlu basuh kaki dah. Kalau dah ada, kalau batal wuduk, sapu atas kasut kulit tu je, tu khuf. Ataupun pakai slipper belah kanan, pakai mana-mana pakaian semua belah kanan. Dan memulakan untuk menanggalkan pakaian, menanggalkan slipper dan sebagainya yang disebutkan tadi, semuanya belah kiri. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah membabkan dalam kitabnya Riyadhus Salihin, kitab apa? Kitabul Adab. Dalam Kitabul Adab ada satu bab, iaitu istihbabu taqdimil yamin fi kulli ma huwa min babit takrim. Disunatkan mengutamakan belah kanan setiap perkara yang dimuliakan. Kemudian Imam Nawawi datangkan beberapa hadis. Man tashabbaha bis salihin fahuwa minhum. Siapa yang nak menyerupai orang-orang soleh dan dia di kalangan orang soleh dan dibangkitkan bersama dengan orang soleh, maka dia kena ikut apa yang orang soleh buat. Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, ulama Maliki, dikatakan man tashabbaha bihim fi af'alihim. Siapa yang menyerupai orang-orang soleh pada perbuatannya, sebahagian kata pada pada bentuk rupanya, maka dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh. Belah kanan ni banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Contohnya perkataan faragha alaihim darban bil yamin faaqbalu ilaihi yazifun. Faragha alaihim darban bil yamin. Apa maksud faragha alaihim darban bil yamin? Iaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia bergegas kepada mereka, bergegas bil yamin. Bil yamin ni kena tengok balik terjemahan, saya tak ingat. Yamin ni maksudnya belah kanan, ataupun bersumpah. Disebutkan yamin, bersegera bersumpah kalau tak salah saya. Boleh lihat dalam suratul Faragha alaihim darban bil yamin, dalam suratul Saffat. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan tentang yamin juga ni, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Aiman tu daripada yamin juga, plural dia. Jangan kamu menjadikan Allah sebagai halangan bagi sumpah-sumpah kamu. Apa maksudnya? Jangan kamu jadikan sumpah kamu terhalang nak buat baik. Kamu bersumpah sampai kamu tak boleh nak buat baik sebab kamu dah bersumpah. Jangan sampai sumpah tadi menjadi penghalang untuk kamu melaksanakan kebaikan. Ada juga faragha alaihim darban bil yamin dalam surah As-Saffat tadi, mana Nabi Ibrahim bergegas, darban bil yamin, dia pukul dengan tangan kanan dia. Saya silap tadi, dia pukul dengan tangan kanan. Darban, pukul, bil yamin, dengan tangan kanan. Apa maksud pukul dengan tangan kanan? Nabi Ibrahim ketika mana mereka dalam surah As-Saffat, faragha alaihim darban bil yamin fa aqbalu ilaihi yazifun qala ta'buduna ma tanhitun. Ketika mana majlis perayaan, kaum Nabi Ibrahim ajak, jom
join bersama kami pergi majlis. Nabi Ibrahim tak nak. Sebab apa? Dia ada objektif dia, ada misi dia, untuk memukul, meruntuhkan, memecahkan berhala. Sebab itu Quran sebut darban bil yamin, dia pukul dengan tangan kanan, dia tak pukul dengan kiri. Sebab memukul berhala tu, berhala bukan untuk disembah, sebab dia dipukul dengan tangan kanan. Itu maksud darban bil yamin. Satu lagi al-ahdu. Ahdu ni makna perjanjian. Am lakum aymanun alaina balighatun innalakum lama tahkumun. Adakah bagi kamu sumpah ke atas kami? Setiap perkara-perkara ini sama ada pukul, Quran sebut pukul dengan tangan kanan. Dan ada juga yamin ini bukan sekadar kanan, dia juga bermaksud sumpah, dan yamin ini juga bermaksud perjanjian setia. Azimatul waqa'i azimatul ism liman farraqa fiha. Ini menunjukkan bila sebut tentang pukul, tentang sumpah, semua daripada dalam bahasa Arab bermaksud yamin. Yamin ini ada maksud sumpah, ada maksud pukul dengan tangan kanan tadi, dan juga berjanji setia. Semua ini adalah kita panggil satu perkara yang besar, yang agung. Dan dia dianggap dosa yang besar orang yang mencuaikan perkara ini. Orang-orang Arab bila bercakap dengan orang di hadapan mereka, dalam perkataan mereka, mereka akan mengutamakan yang terpenting, kemudian yang kurang penting, kemudian yang kurang penting. Itu secara ghalibnya kebiasaan dalam bahasa Arab. Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala menyatakan min adatil Arab al-fusha. Kebiasaan orang-orang Arab yang fasih dalam bahasa ini, idza akhbarta an makhbarin ma wa anatat bihi hukman. Bila mana kamu nak menceritakan apa-apa perkhabaran dan kamu mengkaitkan dengan perkhabaran tadi satu hukum, wa qad yushrikuhu ghayruhu fi dhalika al-hukm aw fi ma akhbara bihi anhu wa qad atafta ahaduhum 'ala al-akhar bil waw. Orang Arab bila dia sebut dan nak sebut perkataan, selepas dia akan tambah waw. Waw tu maksudnya dan. Dia kata aku seperti dan. Bila banyak dan, yang pertama dia akan letakkan kalimah yang terpenting, yang kedua kurang penting sikit, yang ketiga lagi kurang penting, yang keempat lagi kurang penting. Imam Sibawih menyebutkan seolah-olah mereka mengkedepankan yang terpenting dan berserta dengan penerangan. Walaupun semua penting, tapi dia akan ikut turutan. Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab, sudah pasti dia menggunakan kaedah yang sama seperti mana orang Arab guna. Yang mana perlu dikedepankan, yang mana perlu dikemudiankan. Imam Az-Zarkashi menyebutkan dan juga telah mengikut pendapat Imam Az-Zarkashi oleh Imam As-Suyuti beberapa hikmah dalam Quran mengenai asbabut taqdim wa ta'khir. Ada Quran sebut awal perkataan dan dikemudiankan beberapa kalimah, dan ada rahsia yang tersendiri. Faminha ala sabilil ijaz asyadid, di antaranya untuk ringkas, dan ada juga untuk ta'zim. Contohnya Quran menyebutkan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, kamu taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Bila Quran sebut taat kepada Allah, kemudian baru taat kepada Rasul, sebab apa tak taat Rasul dan taat Allah? Letak Allah dulu, kerana Allah ni lebih tinggi, lebih mulia berbanding Nabi. Sebab itu dia tak taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dari sudut tasyrif kemuliaan, orang lelaki dengan perempuan, lelaki lagi mulia, lagi tinggi. Sebab tu disebutkan dalam Quran, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Sesungguhnya orang-orang Islam
lelaki dan perempuan. Orang-orang beriman lelaki perempuan, orang-orang taat lelaki dan perempuan. Quran tak sebut sesungguhnya orang-orang Islam perempuan dan lelaki, orang beriman perempuan lelaki. Sebut lelaki dulu baru perempuan. Itu semua sebenarnya setiap Quran doa kita sebut sama, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Tak sebut Allahumma ghfir lil muslimat wal muslimin, tak sebut. Disebut lelaki dulu. Dalam Quran juga ada menyebutkan laqad kana lakum fi rasulil laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sebut muhalliqin, dikedepankan perkataan muhalliqina ru'usakum, cukur kepala kamu, wa muqassirin, dan juga pendekkan kepala, pendekkan rambut. Cukur rambut dan pendek rambut. Disebutkan cukur dulu. Sebab apa sebut cukur dulu? Kerana cukur lebih afdal berbanding dengan pendek. Ketika haji dan juga umrah lah. Kemudian Quran sebut wa aqimus solata wa atuz zakah, tunaikan solat, tunaikan zakat. Quran tak sebut tunaikan zakat dan tunaikan solat. Solat dulu, kerana solat ini lebih penting berbanding zakat. Quran menyebutkan al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Hukuman qisas ni, bunuh balik, hukuman qisas, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba. Sebab apa dia letakkan orang merdeka dulu berbanding hamba? Orang merdeka kan lebih tinggi berbanding hamba. Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa taqdimul yamin 'ala shimal, mengutamakan. Dalam Quran pun disebutkan kanan dulu baru kiri. Contoh dalam suratul Rahman, jannatani an yaminin wa shimal. Bukan dalam suratul Rahman, suratul Sabah, jannatani an yaminin wa shimal. Dua kebun, belah kanan belah kiri. Sebut kanan dulu baru kiri, tak sebut kiri dan kanan. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam dia menyebutkan dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari, apa dia? Qa'idatus syar'il mustamirrah. Qa'idatus syar'i, dalam qaidah syara', dalam qaidah syara' iaitu istihbabul bada'ah bil yamin. Disunatkan memulakan yang sebelah kanan pada setiap urusan yang ada unsur takrim dan juga tazyin. Ada unsur-unsur perhiasan, ada kemuliaan, ketinggian, maka utamakan belah kanan. Sebab itu kita sebutkan tadi, kita kumpulkan beberapa ayat Quran menunjukkan Quran, hadis mengutamakan yang terpenting. Ketika menyebut ayat Quran tu, sebab apa dia letak ni yang pertama? Kerana itu yang terpenting. Kemudian kita lihat fi da'wah al-bidayah bitauhid. Dalam dakwah adalah memulakan dengan tauhid dan betulkan i'tiqad, murnikan i'tiqad, itu yang utama. Wa bin nafaqah an tabda biman ta'un. Yang ketika mana nafqah, memberi belanja, hendaklah belanja orang yang di bawah tanggungan kamu dulu. Mulakan dengan orang bawah tanggungan kamu. Maknanya kalau kita seorang suami, pastikan dulu ada nafkah untuk anak dan juga isteri. Kemudian barulah adik kita yang miskin ke, anak saudara kita ke, emak kita ke, ayah kita ke. Tapi utamakan yang terlebih dahulu, bawah tanggungan kita. Okey. Wa bin naf'i tabda' bi nafsik wa kadzalika du'a. Tapi dari segi memberi manfaat, kamu mulakan diri kamu dulu.
Dari segi nafkah, mulakan orang yang bawah tanggungan kamu, kemudian baru orang lain. Dari segi memberi manfaat diri kamu dulu. Bila kita doa apa? Doa untuk diri kita dulu. Barulah doa untuk ibu bapa kita, untuk anak-anak kita, untuk isteri kita, untuk orang anak saudara kita yang sakit, pakcik kita yang sakit, jiran kita, tangga kita yang sakit. Yang pertama doa untuk diri kita dulu. Wa islahul batin muqaddam 'ala zahir. Dan diberi keutamaan memurnikan yang batin diutamakan berbanding yang zahir. Mana kalau sakit dalaman ni, hati dalaman kita, perlu dibersihkan dulu hati kita, barulah luaran kita usahakan cantikkan yang luar. Wal wajib 'alal mustahab. Begitulah perkara yang wajib diberi keutamaan berbanding perkara sunat. Kadang-kadang nak buat sunat wajib tak terbuat. Wa maslahatul ummah 'alal maslahatus syakhsiyah al-fardiyah. Kemaslahatan umum, kemaslahatan awam lebih diberi keutamaan berbanding kemaslahatan individu. Dan kemanfaatan yang bersifat tular, kemanfaatan yang bersifat tular itu lebih memberi manfaat, lebih diutamakan berbanding manfaat yang berbentuk tidak tular. Contohnya, kita menyampaikan ilmu, itu lebih bagus kita menyampaikan ilmu daripada kita semayang sunat 20 rakaat, 30 rakaat. Antara maghrib isyak boleh semayang 20-30 rakaat. Tapi kita menyampaikan ilmu, kita belajar ilmu, itu kan lebih baik. Sebab bila belajar ilmu, kita boleh sebarkan. Bila menyampaikan ilmu, paling dapat manfaat. Seperti inilah sebenarnya dalam nas wahyu, yang mana kita akan bacakan, iaitu mengutamakan yang kanan berbanding yang kiri, kerana kemuliaan sebelah kanan, kerana besarnya manfaat sebelah kanan ini. Kita lihat Nabi SAW menyebutkan abda'u bima bada'allahu bih. Nabi kata, aku mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u, aku mulakan bima. Ma ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai ismul mausul. Ma ini adalah kalimah yang umum. Kalau terjemah bahasa lama disebut sebagai barang. Barang. Tapi dalam bahasa moden, sesuatu apa-apa juga. Aku memulakan apa-apa juga yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Menunjukkan umum. Maksudnya setiap apa yang Allah Ta'ala mulakan dengan dia, aku mulakan dengannya. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Contohnya Allah Ta'ala sebut inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya safa dan marwah. Sebut safa dulu, makna sa'i ini bermula safa, kemudian berakhir dengan marwah. Apa-apa yang Allah Ta'ala mulakan, maka aku mulakan dengannya. Itu Nabi kata. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, qad asyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila anna ma qaddamahu Allah fa innahu yanbaghi taqdimuhu wa la yu'akhkhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn al-Qayyim kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sesuatu yang Allah Ta'ala utamakan, maka sepatutnya kita utamakan benda itu, tak boleh dikemudiankan benda itu. Apa yang Allah Ta'ala kebelakangkan, maka kita kena kebelakangkan benda itu. Nabi SAW yuhafiz ala alfazul Quran, menghafal lafaz-lafaz Al-Quran dari segi taqdim dan juga ta'khir, yang utama dan yang kemudian. Sebab dalam lafaz memberi maksud, memberi implikasi makna, walaupun makna sama je. Macam kita bagi tadi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wahai Allah, ampunilah dosa orang-orang Islam lelaki dan perempuan. Makna sama, letak orang perempuan dulu pun tak apa. Tapi sebenarnya dari segi kehalusan makna berbeza. Kena letak lelaki dulu baru perempuan. Dan ada diletakkan alif lam, ada tak diletakkan alif lam. Itu semua memberi implikasi makna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, disebut tangan kanan.
idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dua malaikat yang akan berada di sebelah kanan dan sebelah kiri akan tulis catatan. Quran sebut 'anil yamin wa 'anil shimal, belah kanan dan belah kiri. Quran tak sebut belah kiri dan belah kanan. Disebut belah kanan dulu, menunjukkan betapa mulianya belah kanan. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa itu di tangan kanan, di tangan kanan kamu wahai Musa? Tongkat tangan kanan tu. Quran tanya apa dia tu? Tangan kanan, iaitu tongkat Nabi Musa. Kemudian Quran kata wa alqi ma fi yaminik, kamu campaklah apa di tangan kanan kamu wahai Musa. Menunjukkan banyak disebutkan Al-Quran belah kanan. Nabi SAW pernah berkata kepada Ummu Atiyah ketika mana mereka memandikan anak-anak perempuan Nabi. Nabi kata apa kepada Ummu Atiyah? Ibda'na bi mayamiha wa mawadhi'al wudu' minha. Kamu mulakan yang belah kanan wahai Ummu Atiyah. Mulakan yang belah kanan. Dan tempat-tempat wudu' pun mulakan belah kanan dulu. Contohnya basuh tangan, basuh kaki, mulakan belah kanan. Nabi SAW menyatakan dalam Sunan Abu Daud, tadi riwayat Imam Al-Bukhari, dalam Sunan Abu Daud dinyatakan idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi yaman, mulakan yang belah kanan. Bila kamu nak memakai pakaian, kamu nak berwuduk, mulakan yang belah kanan. Hadis riwayat Imam Tirmizi menyebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW idza labisa qamisan bada'a bi mayamih. Apabila salah seorang di kalangan kamu, Nabi SAW bila Nabi nak pakai pakaian, dia pakai utamakan belah kanan. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, innal muqsitin 'indallah, sesungguhnya orang-orang yang muqsitin, orang yang adil di sisi Allah, orang yang baik di sisi Allah, adalah berada di atas mimbar daripada nur, daripada kanan Allah Subhanahu wa taala, an yaminir rahman. Disebutkan kanan, maksudnya apa? Mulianya belah kanan. Nabi SAW idza ishtaka insan, bila seseorang tu mengadu dia sakit tangan ke kaki ke, maka Nabi sembuh. Nabi sapu dengan apa? Tangan kanan juga, masahahu bi yamini. Jadi kita katakan di sini, mengikut ketetapan ataupun catatan yang kita sebutkan tadi, diketahui kesahihan belah kanan ini lebih mulia. Bila mana dua orang bertemu di pintu nak masuk surau, dua-dua nak masuk pintu, maka kita utamakan yang belah kanan, suruh dia masuk dulu. Al-yamin wal yamin, belah kanan dan belah kanan. Cukup sekadar itu dulu. Sama juga Allah Ta'ala sebut tentang ibu dan juga ayah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hendaklah kami pesan kepada manusia buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian selepas ayat tu Quran sebut hamalathu ummuhu kurhan, ibu seseorang menanggung kesusahan. Bila Quran sebut buat baik kepada kedua ibu bapa, tiba-tiba disusul dengan ayat ibu, maksudnya diberi keutamaan kepada ibu. Fabada'a subhanahu bil ummi ba'da zikril walidain. Allah Subhanahu wa taala sebut mak selepas sebut berbakti kepada kedua bapa. Ini termasuklah perkara ini apa yang sabit daripada Nabi SAW ketika mana ditanyakan man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah yang berhak, manusia yang paling berhak untuk aku buat kebaikan wahai Rasulullah? Maka Nabi kata ummak, kepada ibu kamu, summa ummak kepada ibu kamu, kepada ibu kamu, 3 kali. Makna mulakan dengan ibu dulu. Sebab itu ulama-ulama fiqh menyebutkan ketika mana berlaku kita panggil pertembungan antara hak ibu dan juga hak ayah, diutamakan hak ibu dulu.
Ibu sakit, ayah pun sakit juga. Utamakan ibu dulu, kemudian ayah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan al-afdal an yabda bil haji an aqaribih wa yabda minhum bi abawayh wa yabda bil Syekhul Islam sebut yang afdal kita nak mulakan haji, nak buat haji ni untuk siapa? Untuk kaum kerabat kita dulu, orang terdekat dengan kita. Dan orang yang terdekat tersebut, yang paling dekat sekali adalah ibu bapa kita. Kena buat untuk ibu bapa dulu. Yang paling dekat di antara ibu bapa adalah ibu kita. Cukup sekadar tu lah. Banyak lagi dia punya perbahasan mengenai dari dalil utamakan ibu. Kemudian ini semua mengenai taqdim wa ta'khir, utamakan dan juga yang dikebelakangkan. Cukup sekadar tu dulu. Ada apa-apa soalan tak? Ni Ustaz, saya nak tanya pasal cincin. Lelaki ni tak boleh pakai apa, jari penunjuk kan. Sebab kaum duk pakai ke jari. Tapi kalau perempuan boleh. Dia cincin ni pakai tangan kanan, dan disunatkan juga cincin pakai jari kelingking. Itu yang sunat. Nak pakai jari lain pun boleh. Taklah tidak berdosa pun pakai jari lain. Cuma yang disunatkan jari kelingking. Kalau jari manis pun tak apa, tak ada masalah. Apa-apa jarilah, yang penting yang disunatkan jari kelingking sebelah kanan. Laki ke perempuan sama Nak pakai berapa banyak cincin pun tak apa. Tapi banyak yang tidak terkeluar daripada fitrah manusia biasalah. Selalu paling banyak pun 2 je. Tapi kalau dia pakai sampai 5 jari, itu orang tengok dia pelik tau. Tengok atas bawah. Tengok dia sihat ke tak. Sebab terlampau banyak. Maksudnya memanglah hadis tak limitkan pun. Ulama pun tak ada limitkan berapa banyak. Tapi bergantung kepada keadaan kita lah. Tapi selalu orang pakai 2 je. Paling banyak pun 3. Itu pun paling banyak sangat lah. Tapi kalau kita pakai 5 jari, 2 belah tangan, itu kena hati-hati. Bukan hati-hati pun, mana menunjukkan dia tak apa sihat. Okey, cukup sekadar dulu. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.